Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat kita pada kali ini hikayat yang ke-81. Kita masuk ke cerita tentang i'tikaf. Cerita i'tikaf Nabi SAW dan beberapa orang ummahatil mukminin, isteri Nabi. Cerita ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan solat subuh dulu di depan, di tempat imam kiblat, solat subuh, kemudian dia akan duduk ke belakang di tempat dia i'tikaf. Mana tempat dia i'tikaf tu ada tempat khas lah, mungkin dia letak tikar situ, letak tempat. Yang penting tempat dia duduk agak tersembunyi sedikit. Mudah Nabi kita nak bermunajat di situ. Qalat, kata Aisyah, wa innahu arada marratan. Satu kali Nabi kita nak i'tikaf fil ashril awakhiri min Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Nabi nak i'tikaf 10 akhir Ramadan. Qalat fa'amara bibina'ihi faduriba. Nabi minta sahabat buat satu tempat. Maknanya satu tempat ruang, mungkin dia letak tali ke situ, orang tak nampak kalau Nabi tidur itu. Ataupun dia letak tikar ke macam khemah gitu, buat tirai tabir. Ada riwayat kata khibak, qubbah, macam khemah kecil lah. Letak di masjid, di i'tikaf dalam masjid. Faduriba, maka sahabat buat. Falamma ra'aitu zalika, bila aku tengok, kan rumah Aisyah tu tepi masjid, dia tengok Nabi ada tempat i'tikaf, amartu bi bina'i faduriba. Aku pun minta orang buat tempat saya sebelah Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat ni buatlah, letak tali situ. Qalat wa amara ghairi min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi bina'iha fadriba. Sudahlah. Hafsah dengan Zainab dengar cerita Aisyah ada tempat i'tikaf, dia minta orang buat juga tempat dia situ. Zainab pun buat juga. Masya-Allah. Jadi Aisyah, Hafsah, Zainab, 3 orang mari buat tempat i'tikaf. Falamma shalla al-fajr nazara ila al-abniyati. Nabi sallallahu selepas solat fajar, biasa 10 akhir ni, mana malam pagi 21 ni, dia tengok Nabi nak pergi tempat dia duduk i'tikaf, tengok ada khemah, ada bilik-bilik. Faqala ma hadhihi. Nabi kata, apa ni? Ada bilik 3 kat sebelah tempat aku duduk ni. Al-birra turidna. Dia kena panjang. Tapi kalau baca gini, al-birra turidna, adakah kamu semua ni nak pahala ke nak berlawan di antara madu-madu 3 ni? Sudah. Mana Nabi tanya isteri dia, mu ni nak pahala ke nak mari duduk berlawan sini? Masya-Allah, tabarak. Qalat, kata Aisyah, fa'amara bibina'i faquwida. Nabi pun bagi tahu siapa sahabat yang buat tempat dia tadi. Nabi kata, rungkaikan, buka balik.
Wa amara azwajuhu bi abniyatihin faqwidat. Isteri-isteri Nabi yang 3 orang tadi pun rungkai semualah tempat mereka sebab Nabi dah tak duduk situ, kenapa mereka nak duduk? Masya-Allah. Habis macam mana Nabi nak i'tikaf? Thumma akhara al-i'tikaf ila al-ashr al-awwali, yakni min Syawal. Nabi kita tak jadi i'tikaf tahun tu di akhir Ramadan, Nabi kita pergi i'tikaf 10 awal Syawal di i'tikaf. Isteri dia pun tak ikutlah. Sebab dia nampak Nabi tak suka. Hazal hadis rawahu al-jama'ah illa at-Tirmizi wal lafzu li Abi Daud. Jadi kalau kita belajarlah, pelajar-pelajar, kalau dengar kata rawahul jama'ah, maksud dia Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad. As-sab'ah. Baik. Bila dikecualikan, kecuali Tirmizi. Maknanya tinggal 5 lagi lah. Dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada cerita apa ni para jemaah sekalian. Hadis ini menyatakan jawazu qat'il i'tikaf ba'da syuru' fi. Harus kita batalkan i'tikaf walaupun kita dah mula. Sebab Nabi dah mula i'tikaf. Tengok bila ada pengikut, Nabi batalkan. Masya-Allah, tabarakallah. Hadis ini Tuan Syekh pengarang naknya dilalatul hadis, harus kita batalkan i'tikaf kita kerana sebab-sebab yang tertentu. Cuma maksud sini i'tikaf yang sunat lah. Apa yang anda perhatikan di antara amalan yang kurang dibudayakan tempat kita ni, amalan i'tikaf. Ada setengah-setengah masjid orang i'tikaf 10 akhir Ramadan contohnya kan. Tapi kalau di negeri Arab, waktu saya duduk di Madinah, di Mekah dulu, lain. Biasanya malam 21 ni, pihak pemerintah, kerajaan, penjaga masjid membenarkan kita bawa lapik tidur, macam toto gitulah, bantal, selimut. Boleh kita masuk. Yang lain-lain tu tak boleh lah. Tapi di tempat kita ni, tak kira lah zaman Covid ni, zaman tak Covid pun jarang orang i'tikaf, kan? Jarang orang i'tikaf. Ada bukan tak ada. Tapi nak kata satu fenomena budaya tu kurang. Orang pergi solat tarawih pergi, solat tahajud dia pergi. Tapi kata nak i'tikaf 24 jam duduk di situ sampai hari raya, tidaklah menjadi satu fenomena yang zahirah. Baik, 10 perbincangan dalam cerita ini. Apa dia yang kita dapat kutip? Yang pertama, tuan cerita, rawi al-qisah, siapa dia? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia cerita tentang dia yang buat, dia yang cerita. Menarik. Siapa dia Aisyah? Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha wa an abiha wa an jami'is sahabah. Isteri Nabi, salah seorang daripada Ummul Mukminin, ibu bagi orang mukmin. Nabi kita kahwin dengan Aisyah sebelum hijrah 2 tahun, waqila ada kata 3 tahun. Maknanya belum Nabi hijrah sudah kahwin, tetapi pada waktu itu Aisyah masih kecil. Ada ulama kata bintu di sini 6 atau 7 tahun umur dia. Ini orang duduk sibuk ni. Duduk sibuk kahwin dengan budak. Tapi Nabi tidak duduk sekali, cuma akad nikah je. Bila Nabi duduk dengan Aisyah, setelah Aisyah berhijrah ke Madinah, ketika itu umur dia sudah balik. Orang Arab ni balik dia awal 9 tahun dah balik dah. Jangan duduk bincang lah, tak usah duduk peduli lah dengan puak-puak geng liberal, geng apa, duduk main human right. Dia kata apa kahwin dengan budak, kata kau tak tahu apa cerita, diam-diam je lah. Puak-puak dia tu setengah tu berkahwin pun tidak tu. Yang duduk sibuk-sibuk sangat tu. Tua dia tak kahwin lagi, tapi sibuk nak pertikaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Sayyidah Aisyah. Kita kata abaikanlah kesibukan mereka itu. Perkahwinan Aisyah dengan Nabi SAW pada bulan Syawal tahun yang ke-10 kenabian, belum hijrah. Maknanya sebelum hijrah 2 tahun lebih lah. Wa arrasa biha, dan Nabi kita duduk bersama dengan Aisyah di Madinah pada bulan Syawal setelah 18 bulan hijrah ke Madinah. Mana tahun yang kedua. Baru duduk bersama.
Waktu Nabi SAW wafat, ketika itu Aisyah berumur 18 tahun. 18 tahun makna dia sempat duduk dengan Nabi 9 tahun. Umur 9, Nabi kita wafat umur dia 18. Aisyah diberi gelaran Ummu Abdillah, Mak Abdullah, sebab dia jaga anak saudara dia Abdullah bin Zubair. Maaf. Abdullah ibn Zubair. Abdullah ni anak kepada kakak dia Asma, jadi duduk rumah dia. Orang yang penggelar dia ni Ummu Abdillah. Boleh je orang tak ada anak, dia bela anak saudara, jadi anak saudara dia telah digelarkan kepada dia. Tak ada masalah. Kata Syekh Atha bin Abi Rabah, ulama besar ni, kata apa? Kanat Aisyah afqahun nas. Aisyah ni orang yang paling faqih, yang paling baik, wa a'lamun nasi, dan pandangan dia tentang umum juga begitu mantap pada masa dia tu. Urwah ibn Zubair, anak saudara dia juga ni, dia kata, ma ra'aitu ahadan a'lama bi fiqhin wala bi tibbin wala bi syi'rin min Aisyah. Setakat aku tengok, dia tak nafikan semua orang, tapi yang aku tengoknya, tak ada orang lebih faqih, lebih pandai ilmu perubatan dan pandai bab syair daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala Az-Zuhri, law jumi'a ilmu Aisyah, kalau dikumpulkan ilmu Aisyah dengan isteri-isteri yang lain, Aisyah lebih afdal. Itu untuk sama-sama dia, maknanya Aisyah lebih alim. Baiklah, radhiyallahu anha, tidak dinafikan isteri Nabi yang lain pun ada yang alim, tapi Aisyah ni orang panggil teratas lah. Wafatnya Aisyah radhiyallahu anha tahun 57 atau 58 pada malam Selasa 17 Ramadan. Wa amarat an turfana lailan. Maka dia wasiat supaya dia dikebumikan pada waktu malam. Di fadufinat ba'dal witri bil baqi'. Selepas solat witir malam Ramadan, orang kebumi dia di perkuburan Baqi' bersama dengan 9 orang semua, 8 orang lagi isteri-isteri Nabi yang ada di perkuburan Baqi'. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah sekarang, kan, ini dalam buku Madinah dan Kelebatan Sejarah yang saya tulis ni, di sini ada carta kubur-kubur dalam perkuburan Baqi' yang masih dikenali, turun-temurun. Dikenali secara turun-temurun. Kita ada buatlah carta sikit. Jadi kalau kita masuk tu, daripada pintu utama, pintu besar ni, kalau kita masuk ke kanan tu Abbas dengan Fatimah, ke belah kiri kita akan jumpa dia letak 9 batu. Batu ni tanda batu. Di situlah makam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan 9 orang ummahatil mukminin yang lain. Jadi Aisyah tak mau tanam dalam rumah dia. Dia kata tak apalah, bawa aku ke bumi di mana dekat dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Masya-Allah. Baiklah. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah. Yang jadi imam solat dia Abu Hurairah radhiyallahu an jami'is sahabah. Para pelajar sekalian, kita dah bincang tentang Aisyah ni banyak. Bermula daripada kisah yang ke-7, yang ke-6, 7, 8, 18. Tapi setiap tempat tu dia ambil sikit-sikit lah. Riwayat-riwayat mungkin berbeza, cerita. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada isu yang kedua. Yahtajul mar'u, seorang manusia yang beriman, dia perlu satu masa dalam setiap tahun kena ada waktu dia bersunyian, duduk dia dengan Allah Azza wa Jalla saja. Jangan sibuk hal dunia, untuk muraja'atun nafsi, supaya kita koreksi balik diri kita, kita perhatikan hidup kita nak gimana, kita tingkatkan amalan, tingkatkan kebajikan. Itu dia panggil i'tikaf. I'tikaf maknanya kita duduk di masjid, putus hubungan kita dengan dunia, dengan perhubungan lain. Cuma kita bimbang hari ni para pelajar sekalian, i'tikaf di masjid, tapi hubungan dia dengan alam maya tak putus, tak jadi. Nak gimana tu? Bawa laptop lagi, bawa iPad lagi, bawa iPhone lagi, bawa ni lagi, nak pergi i'tikaf di masjid. Kata tak jadi i'tikaf tu.
tak putus dengan dunia. Kita hari ni walaupun kita terkurung dengan PKP, tapi kalau ada alat-alat gadget ni ada, internet lain kuat, tak jadi masalah. Jadi kalau nak pergi i'tikaf, jangan bawa handphone yang canggih-canggih ni. Habis kalau anak ada mustahak apa, bawa handphone 320 ke apa? 3120 ke yang biasa tu, yang tak ada gambar tu. Kata orang handphone tu kalau lontar anjing pun mati. Oh, gagah handphone tu. Kita sepakkan di awal-awal dulu. Awal-awal tahun mula-mula keluar handphone dulu. Masya-Allah. Jadi kalau nak i'tikaf, bawa telefon tu saja. Sekadar kalau ada apa-apa mustahak, orang rumah boleh call. Boleh tanya khabar. Tapi kalau bawa alat-alat gadget ni, siap dengan data penuh, masya-Allah. Ingat-ingat boleh jadi i'tikaf ke tidak? Rasa-rasa macam banyak yang tercalar daripada i'tikaf kita. Rasanya macam tu. Namun begitu, kita kena ambil fatrah zamaniyah. Pas satu masa kita perlu duduk bersendirian kita dengan Allah Azza wa Jalla saja. Sebab itulah kalau boleh kita bangun malam sebelum subuh, pukul 5 pagi, pukul 4 pagi, kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil halah muhasabatun nafsi, kita koreksi diri kita. Tapi sekarang ni anda tengok dirusakkan qiyamul lail kita ni dengan ada grup-grup ni pula. Ni Zoom ni ajak baca selawat tu lah. Yang ni grup ni ajak baca selawat malaikat lah 4-15 kali selawat Jibril. Nyereka macam-macam jenis. Kita tengok masyarakat kita pun kepeningan nak ikut yang mana satu ni. Kan? Banyak soalan-soalan yang kita tengok dalam tanya jawab kita. Soalan ni banyak ditanya orang. Kecelaruan tu timbul. Jadi kita kata biar kita ada masa. Kata Imam Syafi'i, falyakun bainahu wa bainar rabbih khabiyatun min amalin. Kena ada satu masa kita dengan Allah amalan yang tersembunyi, tak ada orang tahu. Kita bangun malam-malam senyap, i'tikaf dalam bilik rumah kita, kita zikir, kita menangis, kita bermunajat. Kenapa kita nak ikut fenomena orang duduk main dengan munajat perdana, munajat Zoom lah, munajat macam-macam munajat yang direka-reka ini. Kita kata ini semua perbuatan-perbuatan yang boleh mencalarkan keheningan yang sepatutnya kita bermunajat dengan Allah, tapi jadi lain cerita pula jadinya di zaman kita ini. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada isu yang ketiga. Bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dibangkit oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tajarrud ila Allah. Mana dia juga bersembunyi, dia panggil at-tahannus. Tuan-tuan baca at-tahannus, mana Nabi kita dah keluar daripada Mekah, dia hidup atas bukit. Bukit mana? Jabal Nur. Dia panggil Ghar Hira. Nabi kita duduk beriktikaf di sana, duduk di bersunyian datah-datah di atas Bukit Hira. Dia dalam kitab dia panggil at-tahannus, ai bermakna at-ta'abbud. Bagaimana cara? Ulama hadis kata wallahu alam, tidak ada maklumat yang kita boleh kesan Nabi kita buat apa. Yang pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam gua yang tersebut. Begitulah keadaan Nabi. Maka dalam hadis ini Nabi meneruskan setelah berhijrah ke Madinah, Nabi kita nak ambil satu masa, dia panggil 10 akhir Ramadan, dia tajarrud, dia duduk di masjid i'tikaf. Baik, i'tikaf ini satu sunnah yang kita buat, tak buat cerita lain, tapi biarlah kita tahu. Kita buat ke tidak, biar kita tahu. Kata orang, biar tahu jangan keliru. Istilah orang sekarang, biar tahu jangan keliru. Menarik juga ni kata-kata dia. I'tikaf ini satu sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita suka buat. Dan sahabat-sahabat Nabi juga melakukannya. Wahia da'bus salihin, ulama-ulama orang-orang yang soleh kebanyakannya mengambil masa beriktikaf. Maka kata di para ulama, di antara undang-undang i'tikaf, peraturan i'tikaf yang pertama, i'tikaf ini hukum dia sunat. Asal hukum sunnah. Iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah itu sebab apa? Sebab kita ikut Nabi beriktikaf, kita iktikaf.
Baik, bila keiktikaf jadi wajib? Jadi wajib sekiranya bernazar. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku dapat sekian-sekian, sembuh penyakit aku ke, anak aku dapat kerja ke, dia dapat apa saja yang dia dapat, dia pun bernazar, wajib ke atasku beriktikaf 10 hari sebulan, maka jadi wajiblah iktikaf itu. Jadi iktikaf jadi wajib apabila dia memperwajibkan. Kalau dia kata tak wajib, tak apa. Ataupun dia kata dia tak taklif apa-apa, dia kata tahun ni wajib aku iktikaf 10 hari. Wajib. Jangan memperwajibkan, susah kita ni. Kita buat je. Yang kedua, iktikaf yang sunat yatahaqqaq. Iktikaf sunat itu terlaksana bila kita niat iktikaf. Masuk je masjid, kita niat iktikaf, bolehlah pahala. Bolehlah pahala walaupun beberapa ketika. Contohnya, tuan atau puan pergi masjid. Bila sampai di masjid, kita sampai masjid dah pukul 7 kan, 7. Maghrib 7 lebih sikit. Kebetulan pula ada kuliah. Maknanya solat Isya pukul 9. Artinya kita ada 2 jam. Kita pun niat iktikaf. Alhamdulillah kita sudah tahan diri kita dalam rumah Allah Ta'ala selama 2 jam. Jadi kalau masuk sengih ya, tak ada niat apa-apa, rugi, tak dapat pahala. Itu kata daripada ulama. Iktikaf sunat, kita boleh walaupun sekejap. Masuk masjid sekejap, iktikaf, duduk. Boleh. Salat sunat tahiyatul masjid, kita boleh duduk. Hasil iktikaf. Wa amal i'tikaful wajib, adapun i'tikaf yang wajib, maka kita kena duduk dalam masjid mengikut apa yang disebut. Orang ni kata wajib ke atas aku i'tikaf 10 hari. 10 hari ya. Wajib sebulan. Dan mungkin dia juga takyinkan masjid. Wajib aku i'tikaf selama 10 hari di Masjid Nabi. Maka dia kena pergi ke Madinah. Kalau tapi ulama kata ini pelik sikit ni. Orang ni niat i'tikaf di Masjid Haram, di Masjid Aqsa. Masjid Aqsa, pahala solat dia setengah riwayat kata 500. Masjid Mekah 100,000. Masjid Madinah 1,000. Masjid Aqsa 500. Ni ada dalam kelebihan masjid ni. Kita dah sebut di sini. Ataupun dalam buku Mekah, kawan dia ni ada sebut tentang kelebihan solat. Sekiranya kita nak pergi Masjid Aqsa tak berani. Tak boleh masuk, kena tembok ke Yahudi. Kata di para ulama, kita pergi Mekah, iktikaf di Mekah, ganti Aqsa, sah. Sebab Mekah lebih afdal daripada Aqsa. Ataupun kita niat di Madinah tapi kita iktikaf di Mekah, boleh. Tapi kalau niat iktikaf di Mekah, iktikaf di Madinah tak boleh. Sebab Mekah 100,000, Madinah 1,000. Jauh beza tu. 1/1000. Kan? 100,000 ni. Ini 1,000. Jauh dia punya jarak. Masya Allah. Jadi yang besar boleh cover yang kecil. Yang kecil tak boleh cover yang besar. Maknanya kalau kita niat iktikaf di mana, atas dunia ni, tak ada masalah. Kita pergi Mekah, semua tercover belaka. Alhamdulillah. Baik, yang ketiga, iktikaf mesti dalam masjid. Iktikaf mesti di dalam masjid. Tak boleh kita iktikaf dalam rumah kita. Baru ni ada sibuk-sibuk sikit. 10 akhir Ramadan baru ni, apabila PKP datang, ada orang tanya, Ustaz, saya ni nak iktikaf tahun ni, boleh tak saya iktikaf dalam rumah kita? Kita kata, sukarlah, sebab iktikaf tu di masjid. Kan? Kalau Nabi kita nak iktikaf dalam rumah dia duduk dalam rumah Aisyah tu, memang orang panggil berkembang dengan masjid. Maka itu syarat iktikaf dalam masjid. Nanti kita tengok masjid mana kita nak iktikaf nanti. Baik. Yang kelima, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi i'tikaf bin niyyati. Nabi kita mula iktikaf dengan niat. Dia niat kan. Dan selepas solat subuh, imam dia pun mari duduk tempat iktikaf dia tu. Tiba-tiba dia tengok ada Qubah, ada khemah lain sebelah dia. Dia pun tanya, siapa punya ni? Siapa punya ni? Sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, ni ibu-ibu punya ni, Ummahatul Mukminin. Jadi yang pertama mari bina khemah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Hafsah. Kemudian Zainab binti Jahshin.
Ulama hadis kata 3 orang tu yang datang. 3 orang ni, tak ada orang lain. Ada setengah riwayat kata mereka berdua minta izin dengan Aisyah nak bina tempat ni. Rupa-rupanya tempat tadi tepi hujrah bilik Aisyah. Tuan-tuan nak tahu bilik Aisyah kat mana? Mudah je. Bila kita pergi raudah yang ada hari ni, itu pagar raudah tu sebahagiannya, pagar makam Nabi tu masih lagi sebahagiannya raudah. Cuma dipagar supaya orang tak pergi rapat ke kubur Nabi, takut orang buat benda yang pelik-pelik. Itu pun terlaksana doa Nabi SAW. Nabi kata, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kubur aku seperti berhala yang disembah. Saya tengok kubur-kubur orang lain. Ana pergi ke Mesir. Kubur Imam Syafi'i, licin minyak, kata orang, yang gosok. Kubur dikatakan tempat kepala Sayyidina Husain. Dikatakan. Betul ke tidak? Wallahu a'lam. Licin. Tak payah gosok. Tak ada cleaner dah. Tak payah. Saya tak boleh nak bayangkan bagaimana kalau makam Nabi SAW terdedah. Boleh ada yang merakak, ada yang cium. Allah nak selamatkan Nabi. Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri idan. Jangan jadi kubur aku ni tempat pesta. Dan jangan jadi kubur aku seperti berhala yang disembah. Alhamdulillah, daripada zaman dulu lagi, kubur Nabi dipagar. Tu kalau kata orang nampak tu, orang keluar dalam, baru ni ada keluar video, makam Nabi. Mengarut hangit tu. Hak jaga kubur, tengok serban dia begitu kena, bukan orang Saudi tu. Dia tak akan sampai. Sebab kubur Nabi ni, tuan-tuan baca dalam sejarah, makam Nabi SAW ni telah dipagar dengan batu oleh Umar bin Abdul Aziz. Mana orang tak akan sampai tengok. Alhamdulillah, Allah jaga. Jadi ada katanya 2 orang sahabat, 2 orang isteri ni minta izin dengan Aisyah sebab dia ni duduk di mana? Duduk tepi rumah Aisyah. Jadi kalau Aisyah nak jenguk Nabi dengan melalui tingkap dia pun nampak. Kan Nabi tengah iktikaf, Nabi holok kepala dia. Aisyah sikat rambut. Boleh. Masya Allah. Menarik tuan-tuan cerita. Baik. Para pengkaji mengatakan kenapa 3 orang ni al-munafasah, berlomba nak duduk dekat Nabi. Sebabnya mereka bertiga ni agak muda. Nak banding Ummu Salamah tak mari. Dia kata biar hak muda-muda tu lah perginya. Coba tengok. Tengok 3 orang sahabat, 3 orang isteri ni. Aisyah radhiyallahu anha, waktu Nabi wafat umur dia 18. Maknanya belasan tahun lah dia tu. Hafsah, Nabi kita kahwin dengan Hafsah selepas daripada Aisyah 3 tahun. Ba'da Aisyah, 3 hijrah. Tahun 3 hijrah. Nabi kita duduk dengan Aisyah tahun yang kedua kan. Tahun yang ketiga, dia kahwin dengan Hafsah, anak Sayyidina Umar. Hafsah ni dilahirkan sebelum Nabi kita jadi qabla al-ba'thi 5 tahun. Sebelum Nabi kita dibangkitkan 5 tahun. Wa mata anha, ketika Nabi kita wafat umur dia 26 tahun. 26 tahun. Baik. Zainab, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan dia pada tahun 3, ada kata tahun yang kelima Zainab. Umur dia ketika Nabi kahwin tu, ketika Nabi kahwin dengan dia umur 35 tahun. Jadi mereka 3 ni dekat-dekat ya umur. Jadi hak 3 orang ni hak semangat pergi nak iktikaf di masjid. Boleh jadi orang hak lama-lama tu dia kata biarlah. Bagi ke adik-adik lah. Wallahu alam, itu dari sudut cerita. Baik. Kita yang ke-7, Nabi SAW biasanya dia solat dulu depan, tempat dia iktikaf di belakang. Dia letak tempat dia dekat dengan rumah dia tu lah, dekat dengan makam, dekat dengan rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita mengatakan al-a'malu bin niyat. Amalan kita ni mesti kena niat. Niat nak iktikaf, Niat nak munafasah, nak berebut dekat Nabi, apa? Sebab tu Nabi tanya dalam soalan, Nabi kata al-birru turidna. Kamu bertiga ni, mu nak cari kebajikan nak berebut tempat nak duduk dekat aku ni? Maknanya kalau lah dia kata sekadar nak mari dekat Nabi SAW, maka tak jadilah iktikaf. Kita orang iktikaf ni tak duduk dengan isteri.
Duduk seorang-seorang dia di masjid. Isteri kalau nak i'tikaf juga duduk jauh di belakang tu. Ni kita i'tikaf mana boleh berduet. Tak ada i'tikaf berduet dalam. Macam kita, contohnya saya imam, saya nak i'tikaf dengan isteri, duduk sekali kita dengan bilik imam ni. Mana boleh macam tu? Maka itu dia panggil, Nabi pun tanya, apa mari dekat sini? Baik, yang ke-8, para ulama hadis mengatakan kenapa Nabi kita batalkan i'tikaf dia pada tahun tu. Kenapa? Yang pertama, dia takut isteri-isteri dia 3 orang tadi berebut nak duduk dekat Nabi SAW, dibimbangi. Nabi tidaklah kita tuduh macam tu. Tapi iyalah, orang ramai-ramai kawan ni dia adalah sifat ghairah dia tu, sifat cemburu tu ada. Jadi mungkin dia orang ni Nabi kata batal lah. Mari kita balik duduk rumah senang. Yang kedua, Nabi tak suka isteri dia duduk sekali dengan dia dalam masjid sebab Nabi ni akan didatangi oleh orang yang datang. Orang ni, orang Badui mari, orang bandar mari, orang negeri lain datang, semua mari nak menghadap Nabi, tiba-tiba isteri duduk sebelah dia. Nabi tak selesa. Nabi kata keluar balik semua. Yang ketiga, mereka duduk sebelah Nabi dalam i'tikaf, jadi tak apa nak jadilah i'tikaf. Yang keempat, boleh jadi menyempitkan masjid. Masjid zaman Nabi bukan macam sekarang, luas, besar. Masjid zaman Nabi kecil je tuan-tuan, sempit je. Maka Nabi bimbang, takut setiap orang ada tempat dia, jadi menyempitkan masjid. Maka Nabi kata balik semua, senang. Baiklah. Itu di antara analisa yang dibuat oleh ulama hadis, kenapa Nabi SAW meninggalkan i'tikaf pada tahun yang tersebut. Sebab-sebab tadilah yang disebut, ada 4 sebab tadi. Baiklah. Yang ke-9, an-niyatu, i'tikaf ni 2 ya. Yang pertama kita niat, yang kedua kita duduk dalam masjid. Itu dia panggil syartanil i'tikaf. 2 syarat je. Siapa dia i'tikaf wajib dengan sebab nazar, kalau terbatal dia kena qada. Ataupun dia keluar daripada masjid tanpa darurat, kena ganti balik, kena qada. Tapi kalau dia i'tikaf sunat, andainya dia keluar daripada masjid, terbatal, maka sunat ia ganti, dan kalau tak ganti pun tidaklah jadi masalah. Sebagaimana Nabi SAW, dia ganti pada bulan Syawal. Ganti pada bulan Syawal, kerana menjadi kebiasaan Nabi SAW, iza amila amalan asbatahu. Ini untuk Nabi SAW. Baginda Nabi SAW, bila dia buat satu perkara, dia kena maintain, kena tetap buat benda tu. Dia tak ditinggal dah. Bila dia mula i'tikaflah sepanjang hidup dia. 10 akhir Ramadan. Itu Nabi SAW, bila dia buat satu amalan, dia tak boleh tak buat. Jadi oleh kerana amalan i'tikaf ni sudah jadi amalan dia, maka tahun tu tak ada i'tikaf dengan sebab-sebab yang tersebut tadi, maka Nabi kita qadha balik i'tikaf 10 hari bila pada awal Syawal. Adapun isteri Nabi tidak disebut. Nabi suruh ganti i'tikaf ke tidak? Tidak ada. Jadi kata orang itu menunjukkan bahawa ganti itu istihbab, sunat. Nak ganti boleh, tak nak ganti pun boleh. Alhamdulillah. Tapi kalau nazar tak boleh. Baiklah para pelajar sekalian, kita ambil yang terakhir dalam perbincangan kita yang ke-10. Di manakah tempat yang boleh i'tikaf? Maka ulama mengatakan la yasihul i'tikaf illa fil masjid. Tidak sah i'tikaf kecuali dalam masjid. Masjid tempat solat awam. Ada sebahagian mengatakan boleh kita i'tikaf dalam masjid rumah kita. Contohnya seorang ini dia buat bilik khas kan. Dalam rumah kita tu kita ambil satu bilik, kita jadikan musalla, tempat kita solat di sini. Kita letak sejadah cantik, kita letak mushaf, letak Quran, letak sejadah, letak alat-alat lah cukup dalam tu. Jadi kita pun i'tikaf situ. Hari-hari biasa pun kalau kita tak pergi masjid, kita duduk kat situ. Musim PKP ni lagilah kan. Musim tak PKP pun contoh dia uzur ke, ataupun biasanya orang-orang soleh
dijadikan masjid ini sebagai tempat ibadat khusus. Bukan solat Jumaat. Solat jamaah dia akan pergi masjid. Tapi di sini dia panggil ibadat khusus seperti solat malam, solat duha, solat witir, apa-apa solat yang nak solat di rumah maka dibuat di tempat i'tikaf. Jadi ada setengah ulama kata boleh dia i'tikaf di situ. Tapi majoriti ulama kata tidak boleh. I'tikaf tu mesti di masjid. Apa kriteria masjid yang dibenarkan i'tikaf? Yang pertama, mengatakan boleh kita i'tikaf di mana-mana masjid yang didirikan solat berjamaah di situ. Sebab kalau kita pergi solat seorang-seorang tak boleh. Solat jamaah ni satu tuntutan. Takkanlah kamu nak i'tikaf solat jemaahnya tidak, apa benda ni? Yang kedua, ada juga ulama mengatakan sebaiknya solat jemaah dan didirikan solat Jumaat di situ. Sebab kita i'tikaf 10 hari, mesti kita akan lalui salah satu daripada hari itu Jumaat. Jadi kita takkan nak keluar daripada masjid ni solat Jumaat ni lain. Jadi eloknya i'tikaf tu kita ambil masjid di yang ada solat Jumaat di situ. Masjid yang ada solat Jumaat di situ, kita mengatakan sempurna dia punya perjalanan. Yang ketiga, mengatakan al-afdal. Tak ada khilaf lah, yang paling baik sekali kita i'tikaf di masjid jami'. Apa dia istilah masjid jami' ni? Masjid solat Jumaat, solat jamaah dan solat Jumaat di situ, supaya kita tak perlu keluar lagi untuk solat Jumaat. Ada juga, ini afdal ini memang tak ada orang pertikaian lah. Cuma kita nak tahu, tadi sah ke tak sah? Ada kata sah asalkan masjid ke? Ada yang kata tak sah kecuali masjid yang ada Jumaat. Ada yang mengatakan afdal. Ada juga pandangan yang lebih ketat, dia kata la yasihul i'tikaf, tidak sah i'tikaf kecuali 3 masjid. Mana dalil awak ni? Dalil dianya Nabi SAW bersabda la tushaddur rihal illa ila 3 masjid. Jangan kamu mengembara untuk beribadat kecuali kepada 3 buah masjid. Masjid aku, Masjid Mekah, Masjid Nabi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestin. Oh, 3 ni ya boleh. Lah, tapi yang awak panggil pendapat yang sahih iaitulah ayu masjidin, mana-mana masjid yang didirikan padanya solat al-jamaah 5 kali satu hari, sahlah kita beriktikaf. Wal afdal, lebih afdal masjid yang ada Jumaat di situ, supaya kita tak perlu keluar lagi solat Jumaat di masjid lain. Lebih afdal lagi masjid Jumaat yang ramai orang solat. Solat Jumaat itu lebih ramai. Dan kita mengatakan khilaf lah ulama, kalau kita sekadar i'tikaf di masjid di rumah kita. Wallahu alam. Wala yuhramu min fadli salati 'ala al-janaiz. Jadi kalau kita solat di kita i'tikaf di masjid besar, biasanya orang akan bawa jenazah solat sini. Jadi kita nak keluar pergi solat jenazah sana tak boleh. Jadi orang bawa jenazah ke masjid, maka kita berdapat solat pahala di situ. Biasa di masjid besar ni ada durus, ada pengajian, ada ta'lim, ada tazkirah, ada tadarus. Jadi eloklah kita i'tikaf di masjid yang sudah lengkap perkara-perkara yang tersebut, supaya kita menjadi orang yang sempurna ibadat kita, tidak tergendala dengan sebab i'tikaf. Habis bagaimana? Boleh tak boleh kita keluar? Tak boleh keluar. Kalau kita nak i'tikaf tak boleh. Yang boleh keluarnya untuk ke tandas, nak pergi buang air boleh. Tempat air wuduk tak ada dalam masjid, kita boleh keluar. Makanan contohnya tidak dibawa ke dalam masjid. Jadi kita keluar ke beranda, ke serambi, makan di sana. Nak pergi balik-balik rumah makan pergi marilah. Itu nak tak jadi i'tikaf macam tu. Jadi para pelajar sekalian, i'tikaf ni satu budaya yang dilakukan oleh Nabi SAW, kan? Kemudian dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para ulama, sampai ke saat ini ada orang i'tikaf. Walaupun anda sebut di awal tadi mungkin kurang menjadi budaya dalam masyarakat kita, tapi ada sebahagian masyarakat puak-puak dakwah dia panggil, dia i'tikaf selalu, tidur masjid 40 hari 40 malam. Nah, anak-anak kat rumah tak tahu apa cerita. Itu cerita lain. Masalah terpencil, kita jangan ambil hal orang. Karena itulah para pelajar sekalian, ana minta maaf lah
dalam tajuk-tajuk perbincangan kita, biasa ana akan membumikan, istilah orang pendakwah kata, kita mesti membumikan ilmu yang kita belajar. Jadi kalau kita duk cerita i'tikaf sahabat, i'tikaf Imam Syafi'i, i'tikaf Imam Ghazali, jadi bila nak turun ke bawah? Maka kerana itu contoh-contoh kita kena buat yang realiti, barulah kita boleh faham. Ni dak ni baca cerita Firaun dengan Musa, cerita Firaun. Watak Firaun ada sepanjang zaman. Bila kita sebut Firaun di zaman kita ni, ustaz ni nak campur politik lah, macam-macam. Kita kata kenapa sempit sangat dada? Kalaulah ustaz penceramah tak boleh nak kaitkan cerita lama ni dengan kehidupan semasa, kita kata bekulah ilmu kita. Kita tak faham. Kalau setakat sindir-sindir tak jadi. Cakap biar terus terang, berdirect kita kata. Maka yang tak bolehnya kita buat fitnah kepada orang, kita mencarut dalam majlis ilmu, kita goreng, bawa cerita-cerita yang palsu, yang tak baik, teori-teori konspirasi, ataupun mengata orang, itu tak boleh. Tapi menceritakan hal realiti semasa, itulah yang dikatakan fiqhul waqi'. Kalau tidak, tak jadi. Dia cerita hal i'tikaf saja. Habis, itu Nabi i'tikaf, ini orang i'tikaf, kita. Maka kalau kita tak mampu i'tikaf dengan body kita di masjid, kita i'tikaflah dengan hati kita, daripada bergantung dengan dunia, bergantung dengan benda-benda yang tak baik, mungkar dan maksiat, kita i'tikaf walaupun kita berada di atas tilam di rumah kita. Insya-Allah kita boleh pahala. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran yang baik daripada Allah Azza wa Jalla. Tamatlah kisah kita yang ke-81. Insya-Allah kita akan sambung dalam CD yang akan datang, hikayat yang ke-82. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.